Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera adik-adik semua dan cikgu-cikgu yang ada bersama-sama dengan saya pada hari ini. Okey, baik. Yang pertama sekali saya nak tegangkan sikitlah ya tentang penglibatan saya dalam sukan. Okey, sukan utama saya adalah rugby lah. Kan? Ada main rugby? Tak ada. Boleh dan pasukan yang saya minat All Black lah. Okey, All Black itu daripada New Zealand. Okey, jadi saya dalam bidang rugby ni bukan saja menjadi jurulatih, bahkan saya pernah sampai ke satu tahap jadi yang dipanggil coach educator lah. Maksudnya kita melatih jurulatih. Bukan saja melatih pemain tapi melatih jurulatih. Okey, dan juga berpengalaman jugalah pernah menjadi jurulatih Malaysia. Bawah 19 tahun. Ada 6 kejohanan saya pernah bawa dan pencapaian terbaik saya adalah mendapat ranking nombor 4 lah Asia pada waktu tersebut. Jadi itulah sebuah sedikit pengalaman. Nak kata tokoh tu belum capai lagi lah tokoh kan. Belum capai lagi lah tahap tokoh. Jadi hari ini kita nak membicarakan tentang sukan, tentang co-curriculum, tentang co-akademik. Di negeri Perlis ni kalau ada apa-apa persoalan yang adik-adik nak berkongsi bersama dengan saya lah. Jadi silakan. Ada soalan? Adik ada soalan adik? Tadi? Nak tanya? Terus nak tanya. Nak tanya apa tu? Nama apa? Nama apa? Jafni. Nak tanya apa tadi? Ada soalan dalam bukit. Ada soalan dibawa dari rumah dah tuan. Mak bagi apa? Mak dah bagi dah soalan. Baca okay, apa baca. Tu? Boleh baca ke cikgu nak baca? Boleh baca. Bolehkah kami dilebihkan dengan aktiviti yang lebih energetik bersama guru yang energetik? Boleh lah nak buat aktiviti luar yang lebih energetik dengan cikgu yang lebih energetik. Okey, ada dua soalan lah. Aktiviti dengan cikgu lah persoalan dia. Jadi kita sebenarnya dalam sekarang ni dalam masa apa yang kita katakan PKP jugalah. Jadi aktiviti luar ni kita kena melihat balik kepada SOP baru yang dikeluarkan oleh kementerian lah, dan SOP tu dia berkuat kuasa pada 1 September. Jadi kena tengok balik lah sama ada boleh atau tidak aktiviti ni. Kalau tanya saya secara umumnya aktiviti ni boleh tetapi tak boleh melibatkan pihak luar daripada yang dalam sekolah lah. Kan, daripada tu itu tak boleh. Yang keduanya, nak buat aktiviti apa-apa pun kita tak ada masalah sebenarnya, kita boleh buat. Okey, tetapi yang paling penting sekali adalah keselamatan. Keselamatan dan aktiviti yang kita nak buat itu kena disesuaikanlah dengan tahap para pelajar ni. Okey, dan juga yang keduanya kita juga sekarang ni dengan tahap kesihatan para pelajar ni kita perlu tahulah apa kemampuan dia dan sebagainya. Dan untuk cikgu jadi energetik tu sepatutnya lah cikgu kena jadi energetik macam para pelajar juga lah kan. Sebab bila nak membawa pelajar menjadi energetik, cikgu pun kena jadi energetik juga. Jadi cuma apa yang persoalan yang adik ni tanya tadi, pada saya dia lebih kepada kreativiti kita. Khususnya kepada cikgu-cikgu lah untuk memberikan aktiviti yang sesuai dan yang menarik perhatian para pelajar ni. Contohnya kan, kalau macam adik ni mungkin rasa saya tak ada masalah kalau kita nak mula introducekan pertandingan bola jaring, tetapi yang kita modifikasi lah, maksudnya tiang tu tak boleh lah tinggi macam ni, dia kena mungkin rendah macam ni lah kan, supaya kemahiran asas tu dapat kita berikan kepada mereka. Dan juga yang paling penting sekali adalah dia punya minat itu dapat kita bentuk daripada awal untuk bersukan. Jadi saya rephrase baliklah soalan adik ni kan, supaya kita boleh sesuaikan. Jadi adik cikgu jawab soalan adik tadi tu, maksudnya kena tengok kemampuan lah. Jadi kita tak ada masalah. Cuma yang paling penting sekali adalah keselamatan. Dan saya juga nak tawarkan lah, macam kita di Perlis ni kita ada camp timah tasuh
Kem Datuk Arifin Maknam tu. Jadi mungkin boleh mohonlah untuk bawa pelajar ni pergi ke kem-kem tersebut, khususnya macam pelajar pra ni kan. Mungkin kita boleh lihatlah apa kesesuaian aktiviti yang kita boleh buat di tempat tersebut. Tapi aktiviti air apa semua tu mungkin tak dapatlah nak dibuat dengan pelajar-pelajar yang masih kecil inilah. Okey. Terima kasih adik, soalan itu dah 2 kali tanya kan. Tu. Dia memang ada talent untuk bercakap dia ni. yakin tu walaupun dia baca kan, tapi bukan senang budak-budak umur ni nak tanya saya soalan kan. Okey, ada lagi soalan? Ada ni. Cikgu ambil dekat dulu lah. Assalamualaikum, nama saya Nur Adriana Saira binti Ahmad Firdaus dari Sekolah Kebangsaan Tamu Tulang. Soalan saya, adakah banyak aktiviti kurikulum berkonsep kelas dan teori? Berkonsep apa? Kelas dan teori. Berkonsep Kelas dan teori. Okey, aktiviti kurikulum ni kalau kita tanya dia tak boleh banyak teori sangat lah kan. Dia sepatutnya dia aktiviti hands on lah. Tapi teori tu penting juga untuk kita dapatkan pengetahuan. Contohnya kan macam kita nak main bola jaring lah kan. Kita kena tahu undang-undang, kita kena tahu apa cara kita nak berlatih. Jadi itu teori lah. Tapi yang paling pentingnya adalah ni lah, secara praktikalnya lah. Bila kita sebut sukan dan sebagainya ni, secara praktikal. Even dalam bilik darjah pun apa yang kita nak belajar tu, subjek-subjek yang kita nak belajar tu, kalau tanya saya lebih suka kalau pelajar tu melakukannya sendiri. Dia buat hands on, dia buat projek dan sebagainya. Sebab apabila dia sebenarnya badan kita ni adalah kita nak merangsang apa kita punya pergerakan lah. Merangsang pergerakan, dan apabila kita merangsang pergerakan tu insya-Allah daya kefahaman kita tu akan lebih bagus lagi. Jadi boleh ada teori tapi tak boleh banyak lah. Maybe kalau ni 1/4 teori, 3/4 lagi buatlah praktikal. Keluarlah bermain, ya. Ada tadi? Nak tanya? Boleh. Nak jadi keeper yang terbaik. Okey, saya ambil jawapan yang selamat sikitlah kan. Kalau saya nak cerita tentang teknikal nak latih jadi goalkeeper ni, saya pun tak reti. Sebab betul bukan sukan saya. Tapi yang paling pentingnya kalau kita tengok goalkeeper ni, dia tak boleh latih untuk bola sepak saja. Kalau dulu saya pernah ada kawan lah dengan goalkeeper Malaysia kan tu, Richard Sekali. Kalau kamu tahu lah, dia sekali bukan 2 kali ya. Sekali, SCULLY. Kan? Dia adalah penjaga gol dan dia juga adalah jurulatih penjaga gol. Dan kalau orang Perlis ni, kalau kamu tahu lah dulu goalkeeper Pahang dengan Perak, Nasril Nordin. Ingat tahu? Kan tak tahu? Kan dia pun goalkeeper juga. Dia bukan saja kita latih dalam bola sepak, tapi kita juga kena berlatih dalam aspek-aspek sukan lain juga. Contohnya macam goalkeeper ni kena berlatih gimnastik. Kan sebab dia lompat, dia terbang sana, dia apa semua kan, imbangan badan dan sebagainya. Jadi itu mungkin boleh membantulah menjadi goalkeeper yang terbaik. Dan kalau kita tengok dalam YouTube pun dia banyak cara-cara latihan yang kita tengok pelik-pelik kan. Sepak bola di dinding, reflection tu goalkeeper akan tangkap. Dia letak kon, kena lompat, melepasi kon itu dan sebagainya. Jadi bukan sesuatu yang mudah juga lah kalau kita nak pergi ke peringkat yang lebih yang lebih tinggi kan. Dan lagi satu fizikal juga mungkin main peranan lah. Mungkin main peranan. Sebab tu macam kita apa kan, macam saya kan. Saya daripada awal-awal lagi saya declare diri saya tak boleh main bola. Sebab tu saya menceburi bidang rugby. Sebab kalau main bola saya rasa saya tak sampai ke mana pun. Paling-paling tidak wakil sekolah lah boleh lah kot kan. Tapi bila main rugby ni insya-Allah boleh wakil sampai negeri dan sebagainya. Okey? Adik ya, saya jawab adik ya. Okey, terima kasih adik. Aktif bertanya soalan. Dah 3 soalan lah adik saya. Okey, ada lagi? Interaksi dengan pengarah. Hari ni kita dah pakai baju sukan ni, kita kena aktif sikit. Nama saya Nadira Nisrina. Okey. Saya dari SMK Kuala Perlis. Okey. Boleh tak diadakan rancangan live untuk kami yang mengambil bidang masakan seperti rancangan memasak? Oh, sangat boleh lah. Sebab ambil bidang masakan ni, dia satunya potensi dia tu masakan ni sangat besar lah. Sangat besar. Dan macam saya katalah, satu hari nanti
zaman adik-adik ni bukan adik-adik nak cari kerja lagi, tapi adik-adik sepatutnya mencipta pekerjaan untuk orang lain. Jadi saya rasa bidang masakan ni satu perkara yang sangat bagus lah. Dan memang bertepatan lah, macam di Kuala Perlis ni kan memang terkenal dengan laksa dan sebagainya, ikan bakar dan sebagainya. Jadi mungkin boleh dijadikan satu bidang perniagaan lah yang cukup baik lah. Dan untuk live ni saya sangat mengalu-ngalukan lah. Dan bila sebut live ni tak ada orang lain lah, abang-abang kita di SSTP ni lah, mungkin boleh bantulah untuk buat live dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita akan cuba bantu kalau ada pertandingan masakan nanti. Kan? Jadi terima kasih atas cadangan tersebut. Boleh, mai duduk atas ni. Ada lagi yang nak tanya? Mai. Selamat tengah hari. Ya, selamat tengah hari. Nama saya Iwas Kandaram dari SMK Derma. Okey. Dan soalan saya ialah, apakah kebitaraan sukan yang boleh ketengahkan? Kebitaraan sukan. Susah juga nak menjawab soalan itu. Ya, sebab sebenarnya kemajuan sesuatu sukan tu dia ditentukan oleh apa yang kita panggilkan planning lah. Planning yang baik tu dia boleh menjadikan kita punya sukan ni berjaya. Contohnya pada satu ketika dulu Perlis ni terkenal kerana melahirkan pemain tenis yang bagus pada zaman saya dulu kan. Saya masih ingat lagi lah, antaranya Andy Cheng dan sebagainya tu, mereka sampai ke satu tahap yang cukup bagus. Kemudian Perlis melahirkan juga pemain golf yang juga hebat seperti Airi Rizman dan sebagainya. Dan pada satu ketika dulu Perlis adalah pasukan bola sepak yang bagus, yang jadi Johan Piala Malaysia dan sebagainya. Tapi kita lihat benda tu dia tak dapat berterusan. Sustainability tu dia tidak berlaku. Bila dia habis satu pusingan tu, ada pula sukan lain yang akan menjadi sukan yang hebat di negeri Perlis ni. Tapi kalau tanya saya lah, saya rasa semua sukan boleh jadi hebat di negeri Perlis ni. Jadi kita sebenarnya tak memerlukan kebitaraan dalam bidang sukan. Jadi yang paling pentingnya adalah kita berusaha, kita ada perancangan yang baik, kita ada jurulatih yang baik, kita insyaAllah ada kemudahan yang baik. InsyaAllah saya rasa semua sukan boleh berjaya dalam negeri Perlis ni. Pada satu ketika dulu kita pun pernah juga jadi Johan MSSM Rugby kan. Tapi lepas tu dah tak kuat dah. Kan harap saya bila saya masuk ni banyak sukan akan jadi kuat balik lah. Kan bola sepak pun boleh jadi Johan balik. Jadi memerlukan adik-adik punya komitmen lah. Kan berlatih dan sebagainya. Okey. Okey, terima kasih Tuan Pengarah. Mungkin lepas ni pengarah akan turun padang ke sekolah-sekolah tengok kekuatan di sekolah masing-masing. PKP ni memang saya dah turun pun kan. Kekuatan ada sekolah yang kuat bola sepak ni kita fokus. Kita akan bantulah, kita akan fokus. Okey, ada soalan lagi? Ada lagi adik-adik? Kan kita ini peluang, gunakan peluang ni. 30 minit je kita bukan ada masa yang panjang. Selain daripada sukan tak ada masalah. Nak tanya pengalaman Cikgu Naha dulu macam mana, sekolah lama macam mana. Ataupun nak cerita adik punya pengalaman pun kalau ada, boleh juga. Ada lagi? Ni abang-abang yang besar-besar ni. Tak ada soalan abang-abang. Jangan malu. Mungkin dalam muzik ke, adik-adik minat muzik ke. Tak semestinya kurikulum ni sukan saja. Ada? Tak ada. Cikgu? Kalau tak ada, Cikgu. Cikgu ada nak tanya? Kalau tak ada, Cikgu Naha akan tanya semua kali. Okey. Okey cikgu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Saya Cikgu Zuraini binti Mak Jas dari SMK Kuala Perlis. Okey. Guru pendidikan khas. Okey. Okey, jadi di sini saya ingin menggambarkan satu keadaan di mana peluang untuk atlet-atlet OKU di Perlis ni saya rasa besar. Cuma apa yang kita perlu lakukan ialah outreach kepada atlet itu sendiri. Kadang-kadang ibu bapa contohnya macam di Kuala Perlis pun kurang pengetahuan tentang
kategori yang boleh diwakili oleh anak-anak mereka. Kerana selalu kita dapati bahawa kita tak cukup atlet untuk kategori yang tertentu. Jadi saya rasa kita boleh buat sesuatu lah di situ. Terima kasih. Ya, okey. Terima kasihlah atas apa tu cadangan yang cukup baik. Okey, saya bukan apa, saya melihat tak pastilah bagaimana, tapi tadi ada satu cadangan untuk di sekolah ni kita bukan saja buat olahraga tahunan, tapi kita juga buat mini Olimpik tahunan. Maksudnya sukan-sukan lain juga kita pertandingkan antara rumah tu contohnya. Jadi saya rasa ini adalah peluang yang baik, sebab bila kita perbanyakkan program itu maka lebih ramai pelajar yang boleh terlibat, termasuk juga pelajar PPKI. Dan saya ingin menarik minat kepada apa yang berlaku di sekolah Syed Alwi ni. Ramai pelajar-pelajar PPKI dia yang telah mencapai menjadi atlet yang bertaraf kebangsaan, mewakili Malaysia ke pertandingan antarabangsa dan sebagainya. Jadi betul lah apa yang cikgu cadangkan tadi. InsyaAllah program outreach tu kita akan jalankan, tapi yang pentingnya khususnya bila ada kejohanan olahraga lah khususnya, maksudnya kategori pendidikan khas tu, maksudnya mungkin kita perlu tambah. Okey, bila kita tambah tu maka akan adalah pelajar-pelajar yang akan masuk untuk bertanding. Jadi itu antara perkara-perkara yang mungkin kita boleh laksanakan lah di negeri kita ni. Okey, terima kasih cikgu. Ya. Okey, ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Norazita binti Ismail dari SK Padang Keria. Saya ada satu soalan. Bagaimana kita nak melahirkan murid yang berani ke hadapan? Kalau di sekolah kita tak ramai nak melahirkan tak ramai murid yang berani ke hadapan. Contohnya adik-adik Mirza kan. Jadi kalau kita buat pertandingan ke apa-apa kan, dia takut dan perasaan malu tu yang sangat menebar di kalangan murid-murid. Boleh okey, saya ambil pendekatan tu mudah sajalah. Okey, kalau kita tengok benda yang asasnya tentang berani ke depan ni, berani bercakap, berani tanya soalan, berani apa, dia bermula daripada bilik darjah. Dalam bilik darjah, pendekatan yang kita guna pakai kepada anak-anak kita ni. Kan? Sebab tu kita dah lama dah duk tekankan tentang pendekatan PK21. Sebab PK21 ni kalau kita betul-betul buat, kan, budak sebenarnya tak ada masalah lah, tak ada malu-malu lah nak tanya soalan. Bahkan mungkin sampai ke satu tahap tak perlu lagi dah pakai kertas kan nak tanya. Dia boleh tanya secara spontan saja. Dan kalau kita lihat, saya duk tengok kan, kenapa anak-anak di negara luar lah kan, di negara luar, negara barat apa semua, mereka berani, mereka confident adalah kerana apa yang berlaku dalam sistem pendidikan mereka tu. Maksudnya PK21 ni memang telah berjaya dilaksanakan. Sebab PK21 ni kalau kita tengok, dia creativity, dia critical thinking, dia komunikasi. Komunikasi itulah yang sebenarnya menjadikan anak-anak kita ni yakin. Dan daripada situ barulah dia akan berlaku di luar. Di luar pun sama juga. Kan? Maksudnya kalau dia bersukan ni, dia exposure dia banyak kan. Maksudnya kita dah rancang dia daripada awal, memang dia akan beranilah as compared to para pelajar yang pendedahan dia terlalu sedikit. Sebab tu saya katakan di sekolah ni kita patut bermulanya dengan pertandingan antara kelas ataupun antara rumah dulu. Sebelum kita nak mencari wakil kepada sekolah. Tetapi apa yang berlaku sekarang ni adalah kita terus ambil budak tu kan, yang kita rasa dia bagus, jadi kita latih dia sikit dan dia akan pergi bertanding. Jadi secara tak langsung benda tu dia tak berkembang lah. Dia mungkin budak yang kita pilih tu saja yang akan ada rasa yakin diri dan sebagainya. Dan menjadi masalah juga, hampir semua benda budak yang sama tu yang akan wakil sekolah kan. Mungkin ada 10 orang yang bagus tu, tetapi apa yang berlaku kepada maybe 30-40 orang budak yang lain ni kan, kita tidak dedahkan dia kepada perkara-perkara tu. Jadi sebab tu mereka rasa tak begitu yakin, tak begitu berani untuk menonjolkan diri mereka ke hadapan. Dan juga peranan di rumah pun mainkan peranan jugalah. Sebab selalunya kalau anak-anak ni dia terdiri pada adik-beradik yang ramai, dia lebih
extrovert lah. Dia lebih extrovert dan dia lebih berani nak compare dengan pelajar yang bilangan adik-beradik dia yang sedikit lah. Jadi banyak faktor lah sebenarnya. Tapi saya percaya kalau pendekatan kita di dalam bilik darjah tu tentang PK21 tu kita dah mula awal, insyaAllah kita akan melahirkan pelajar yang lebih berani, lebih yakin diri dan sebagainya. Okey. Saya jawab cikgu soalan tu. Terima kasih. Ya. Macam mana adik-adik? Setakat ni perkongsian dengan Tuan Pengarah. Cuma saya nak minta Tuan Pengarah berikan hubung kait sikit antara aktiviti co-curriculum, aktiviti sukan ni dengan kepimpinan. Ya tuan? Di mana kita nak relate. Aktiviti adik-adik di luar kelas ni boleh meningkatkan mutu kepimpinan ya tuan. Okey, sekali lagi saya tak dapat nak lari lah daripada saya nak memperkatakan tentang 4 elemen dalam PK21 ni, iaitu komunikasi, kolaborasi, kreativiti dan critical thinking. Okey, sebenarnya kalau kita tengok 4 elemen ni ya, dia sebenarnya telah ada dalam aspek co-curriculum dan sukan. Kan dia secara naturalnya dia lebih banyak berada di situ. Kan jadi kalau kita aktif dalam sukan ni, insya-Allah lah aspek kepimpinan kita tu secara automatiknya dia akan meningkat dengan lebih bagus. Saya berminatlah nak cerita pengalaman saya lah sendiri kan. Saya masa di sekolah kan, bukanlah orang kata hebat sangat jadi pengawas ke, jadi pengawas pusat sumber ke. Tidak, saya ingat sekali satu benda iaitu saya menjaga stor sukan. Masa tu orang yang jaga stor sukan ni dia panggil quartermaster. Kan jadi kalau ada hari sukan ke apa ke, saya lah akan uruskan barang kan, bawa keluar barang, ambil balik barang, simpan balik di mana tempat-tempat dia. Kalau hari biasa saya akan uruskan keluar peralatan sukan untuk pelajar-pelajar pinjam kan, kemudian dia main, dia hantar balik dan sebagainya. Kalau tanya saya, aspek kepimpinan ataupun aspek pengurusan saya tu bermula daripada situ. Bukannya kita ni masa dulu kita pelajar ni kita hebat sangat. Tapi daripada situ. Jadi kita belajar macam mana cara nak berkomunikasi dengan orang kan. Macam mana kita nak bercakap supaya dia hantar balik bola yang dia pinjam tu kepada kita. Jadi saya rasa banyak kemahiran yang saya dapat ketika saya menguruskan ataupun memimpin pada masa kini ni dipengaruhi oleh jawatan saya ketika menjaga stor sukan tu. Jadi maksudnya macam itulah. Maksudnya benda yang dia tidak translatekan secara terus kepada apa yang ada dengan kita pada masa sekarang. Kan? Jadi saya sangat menggalakkanlah adik-adik ya untuk aktif dalam bidang sukan ataupun dalam bidang co-curriculum ini, sebab dianya memang sangat akan membantulah, akan membantu potensi diri adik-adik. Kan kalau ramai orang yang dia bersukan pun dia masih boleh berjaya juga dalam bidang akademik dan sebagainya, sebab dia saling bantu-membantu. Dan bila kita bersukan juga, badan kita jadi cergas, otak kita jadi lebih pantas berfikir dan sebagainya. Dia akan banyak bantu kita lah daripada perkara-perkara tersebut. Okey, penjelasan daripada Tuan Pengarah tadi. Ada lagi yang nak tanya? Okey. Nama Carmila, silakan. Kenapa bola tampar sekolah rendah berbeza dengan bola tampar orang dewasa? Fizikal lah. Cara dia. Sebab yang dewasa punya saya tengok lah dalam YouTube. Mereka ada libero, spike dan block. Okey, dia macam inilah. Kita ni berbagai-bagai tahap. Macam saya katakan lah, dia nak sesuaikan dengan tahap fizikal pelajar. Kan? Contohnya mungkin kalau katakan ada bola tampar peringkat prasekolah ni, dia mungkin akan main 3 sebelah lah. Net dia mungkin tinggi ni kan. Tetapi bila dia sekolah menengah, dia dah penuh, dia dah 6 pemain kan. Tetapi mungkin ada elemen-elemen tu masih belum didedahkan lagi lah kepada peringkat yang sekolah rendah ni. Bila sekolah menengah, dia tambah lagi, dan bila dewasa, dia tambah lagi. Jadi macam bola tampar ni saya tak berapa faham tentang teknikal dia. Tapi kalau macam rugby pun sama juga. Macam sekolah rendah, kita main rugby sentuh lah. Kan, dia sentuh tu dia kira kena pass bola. Bila masuk sekolah menengah, dia dah main rugby, orang kata rugby tackle tu dah.
Tetapi masih banyak lagi benda-benda yang rugby dewasa yang tak dibenarkan dalam rugby tackle ni kan. Dan dia utamakan aspek keselamatan lah di peringkat sekolah ni. Jadi dia berdasarkan kepada keupayaan fizikal kita. Sebab itu kita sebenarnya kalau sukan yang ada kontak ni kan, contoh bola sepak dan sebagainya, dia tak boleh, contohnya kalau adik kan sekolah rendah umur 12 tahun masuk bertanding dalam peringkat 15 tahun, dia tak benar kan. Sebab itu sebenarnya dia akan memberikan kesan jangka panjang lah, takut cedera dan sebagainya. Kan macam rugby tu lah, kalau kita umur 17 tahun kita hebat macam mana pun main rugby, kita tak boleh main di peringkat umur 19 tahun. Dia mesti main di bawah 17 tahun juga. Macam itulah saya menjawab lah, maksudnya ada maksudnya dia nak cuba mungkin dari segi keselamatan, pendedahan dan sebagainya lah, dia nak cuba kawal. Ya. Okey, ada lagi perkongsian. Kalau tak ada, cikgu nak tanya. Siapa yang pernah masuk pertandingan? Bola sepak ke apa ke? Pertandingan? Pernah tak mengalami kekalahan? Apa perasaan bila kalah? Kecewa. Lepas tu? Ni kita dengar nasihat Tuan Pengarah. Bila kalah, kecewa, dan apa nasihat Tuan Pengarah pada adik-adik? Okey, dia ramai orang kata lah, belajar ni bukan saja daripada kemenangan. Bila kita menang ni kita tak banyak belajar pun. Kan? Bila kita menang apa kita buat? Seronok kan? Kita rasa kita ni terror lah kan? Kita tak banyak belajar pun. Kita bahkan kita tak tengok balik pun apa kesalahan-kesalahan yang kita buat masa kita main tadi, kan? Walaupun kita menang, tapi kita rasa kita seronok lah. Tetapi kalau kita kalah, kita akan banyak belajar lah. Bila kita kalah, kita akan lihat balik apa masalah dia, kan? Apa kesalahan yang kita buat dan sebagainya. Dan kita boleh buat kajian kenapa kita kalah. Dan sekarang ni, kalau dalam sukan ni, antara benda yang orang banyak gunakan adalah aspek sains sukan. Kan? Jadi aspek sains sukan tu dia akan analisa balik lah, kenapa dia kalah dan sebagainya. Jadi kekalahan ni adalah perkara yang saya rasa boleh terima, tapi janganlah kalah dan terus kalah buat selama-lamanya. Kita kena bangun ya, daripada kekalahan tu dan menang. Kan? Dan mungkin lepas tu kita kalah balik, kita bangun balik dan kita menang. Itu adalah proses yang kita perlu hadapi dalam kehidupan. Kan? Jadi sama juga lah dalam peperiksaan juga. Mungkin result kita teruk, kita bangun balik, result kita bagus. Kita rasa seronok dan sebagainya. Jadi itulah dalam kehidupan. Dan kalau boleh, sampai satu tahap tu kita cuba kekalkan kejayaan kita tu. Jangan kita kalah lagi. Kan? Dan bukan senang nak daripada kalah ke menang ni, daripada yang bawah nak ke atas ni senang. Tetapi kalau kita dah duduk di atas, dia sangat susah untuk maintain, untuk sustain. Macam pasukan bola sepak JDT lah, kan? Dia hebat kan, tapi kadang-kadang kita tengok dia pun kalah juga dengan tim yang biasa-biasa je. Sebab bukan mudah untuk sustain daripada untuk kita bergerak naik ke atas. Itulah nasihat saya yang saya boleh bagi. Tapi jangan terlalu kecewa dengan kekalahan, sebab kita boleh bangun. Kalau kita boleh bangun balik, itulah kekuatan kita. Okey. Okey, yang terakhir. Adik-adik boleh percaya tak? Sukan ni adalah kerjaya. Percaya ke tak percaya? Percaya, betul. Kita buktikan dengan apa yang pengarah nak cerita. Dengan sukan, adik-adik boleh berjaya dalam kerjaya, dalam kesihatan pun sama juga. Silakan tuan. Okey, kerjaya ni semua orang tahu lah kan. Ada sukan yang dia punya bayaran dia tinggi. Kan, macam pemain bola sepak lah kan. Pemain bola sepak ni bayaran dia memang hebat lah. Sebab tu dia pakai pun kereta hebat. Dan kalau teman wanita dia pun artis-artis saja. Kan, dia tak cari yang lekeh-lekeh macam ni kan. Duduk kampung Nesam dia tak cari. Kan, okey. Lepas tu, yang itu semua orang tahu. Dia bergantung pada sukan. Kalau macam rugby ni susah lah sikit, taklah tinggi sangat. Tapi ada juga kita orang Perlis ni yang main rugby dan dia sekarang main di Liga Jerman. Betul. Dulu sekolah Tok Gayaman ni budak tu. Saya kenal lah sebab saya nak murid dia. Maksudnya masa depan tu sentiasa ada untuk yang bergiat dalam sukan lah. Itu kalau kita jadi pemain dan sebagainya. Tapi apa yang saya nak cakap di sini adalah
sampingan itu, kerjaya sampingan yang dicipta oleh sukan tersebut. Kan macam ada seorang, kalau kita tengok tim JDT, penganalisa permainan dia adalah orang Perlis. Bekal pelajar sekolah Syed Sirajuddin. Nama dia Amar. Kan dia yang lepas JDT main, dia yang akan analisa permainan tu, dia akan tunjuk pada coach apa yang buat salah dan sebagainya. Dan saya dipahamkan dia punya income pun menarik jugalah. Kan menarik juga, dan kemudian kita ada jurulatih, boleh jadi jurulatih yang hebat dan sebagainya. Dan untuk anak-anak yang ada depan saya ni, kalau kita memang hebat bersukan, sebenarnya banyak tawaran-tawaran untuk kita masuk sambung belajar di peringkat institusi pengajian tinggi. Masuk politeknik lah, masuk universiti dan sebagainya. Sebab mereka mencari ahli-ahli sukan yang hebat untuk mewakili negeri mereka. Kan? Jadi itulah maksudnya, pada saya sukan ini sepatutnya dia tidak menghalang kita untuk mencapai kejayaan dalam kedua-dua bidang. Dalam bidang akademik pun kita boleh capai, dalam bidang sukan pun kita boleh capai. Jadi kalau ada dua-dua ni, lebih memudahkan kehidupan kita. Tapi yang pentingnya, kalau bersukan ni, insya-Allah kita akan kekal cergas, kita akan kekal sihat, dan mungkin dijauhi lah daripada penyakit-penyakit yang sangat popular di kalangan orang Malaysia ni. Kan? Jadi itulah yang saya boleh sampaikan. Jadi mungkin bagi peluang saya tanya soalan sikit kot. Okey, kita buka. Okay. Saya nak tanya lah, bila waktu PJ ni, apa yang adik-adik seronok sangat kalau cikgu buat lah masa waktu PJ? Pakai baju PJ. Pakai baju PJ. Daripada awal sekolah pergi pakai baju PJ. Masa PJ tu apa yang seronok sangat? Kalau cikgu buat apa yang seronok sangat? Main bola, main terus. Apa dia? Oh, main lah, maksudnya main lah, main bola sepak, main bola tampar. Kebebasan. Oh, maksudnya kita boleh pilih apa yang kita nak main. Ya. Okey. Siapa wakil sekolah? Sukan apa? Oh, okey. Pencapaian terkini? Pencapaian terbaik? Apa? Pernah menang ke apa? Oh, Johan. Johan Zon. Ni? Bola tampak pun main ke? Cita-cita nak jadi pemain bola tampak? Tak. Nak jadi bola sepak? Goalkeeper? Okey. Okey gila kalau adik kata, jangan adik kata saya nak jadi ahli gimnastik, pak cik susah hati. Okey. Okey, ada lagi perkongsian dengan tuan pengarah kita? Kalau tak ada, kita akan hentikan perbincangan dan bicara 30 minit bersama pengarah di sini kerana selepas ini kita akan ada beberapa sesi lagi bersama pengarah, insya-Allah akan membincangkan perkara-perkara terkini berkaitan dengan pendidikan. Dan insya-Allah sepanjang tuan pengarah bertugas di Jabatan Pendidikan Negeri Perlis ni, kita doakan agar tuan dapat membantu Negeri Perlis ni untuk terus maju dalam pelbagai bidang, insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi di lain masa dan ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.